Hai semua, hari ini kita akan membongkar kehidupan tersembunyi dan sukar yang dialami oleh pelbagai wanita hamba dari sejarah Amerika. Dari zaman penjajahan Amerika hingga Perang Saudara, kisah-kisah mereka mendedahkan realiti gelap tentang perjuangan untuk hidup, eksploitasi, dan cerita-cerita yang telah terkubur atau hampir dilupakan. Jadi, sertailah saya ketika kita meneroka semua ini dan banyak lagi. Sebelum kita mulakan video ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli saluran saya yang mendapat akses awal kepada video ini. Jika anda ingin mendapatkan akses awal sendiri atau faedah lain seperti undian, siaran dan video eksklusif untuk ahli, pastikan anda semak dan sertai jika anda berminat. Apa-apa pun, terima kasih sekali lagi kepada semua ahli dan saya harap semua orang menikmati video ini. Terima kasih. Dilahirkan sebagai hamba di New York zaman penjajahan, Elizabeth Freeman tidak pernah dijangka akan meninggalkan kesan dalam sejarah. Miskin, buta huruf, dan diperhambakan. Dia diabaikan oleh lelaki yang menuntut kebebasan untuk diri mereka sendiri, tetapi menafikannya kepada dirinya. Namun begitu, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan. Dia menyaman tuannya yang kononnya itu untuk mendapatkan kebebasannya. Tetapi bagaimana seorang wanita yang tidak tahu membaca atau menulis boleh memenangi kes seperti itu? Dan bagaimana perjuangannya menggoncang asas-asas sebuah negara baru? Elizabeth Freeman, yang kemudiannya dikenali sebagai Mom Bet, dilahirkan sebagai hamba pada pertengahan tahun 1740-an, mungkin pada musim bunga tahun 1744. Tempat kelahirannya yang sebenar tidak pasti, walaupun ada yang mencadangkan ia di negeri New York, di mana beliau membesar di ladang milik Peter Hogebom di Clevereck, yang kini terletak di daerah Columbia. Hogebom, seperti yang ditunjukkan oleh nama keluarganya, adalah ahli keluarga Belanda yang telah menetap di bahagian Amerika ini pada pertengahan abad ke-17 ketika New York dikenali sebagai New Amsterdam dan merupakan sebuah koloni Belanda. Pada tahun-tahun awalnya, beliau dikenali sebagai Bet, yang hampir pasti merupakan singkatan kepada Elizabeth. Berdasarkan apa yang kita tahu tentang ladang Hogebom, beliau membesar dalam sebuah rumah di mana ramai orang diperhambakan. Antara mereka ialah kakaknya, Lizzie. Seperti yang biasa berlaku kepada orang yang diperhambakan pada abad ke-18. Identiti ibu bapanya tidak diketahui dan tidak jelas sama ada mereka kekal di ladang yang sama. Malangnya, Beth tidak pernah belajar membaca atau menulis dan tahun-tahun awal hidupnya kekal diselubungi kesunyian kerana dia tidak meninggalkan sebarang catatan bertulis. Sebaliknya, apa yang kita tahu tentang kisahnya hanya muncul kemudian, selepas dia memaksa dirinya menjadi tumpuan umum dan menarik perhatian seluruh negeri melalui satu pertempuran undang-undang yang berani dan belum pernah berlaku sebelum ini. Dan, seperti yang akan kita lihat tidak lama lagi, pertempuran itu akan mengubah segalanya. Pada awal tahun 1750-an, anak perempuan Peter Hogebom, Hannah, telah berkahwin dengan Kolonel John Ashley, seorang tokoh terkenal di bandar Sheffield di Massachusetts. Beth telah dihantar untuk tinggal bersama Hannah sebagai hamba rumah tangga di Sheffield. Mungkin ketika itu baru berumur 7 atau 8 tahun sahaja. Nasib baik, kita masih boleh melihat dunia yang didiami oleh beliau selama hampir 3 dekad. Kerana rumah Kolonel John Ashley yang dibina pada tahun 1735 masih berdiri hingga hari ini dan kini menjadi sebuah muzium. Sebagai sebuah rumah-rumah 2,5 tingkat, ia mempunyai banyak bilik dan pada standard pertengahan abad ke-18, ia dianggap sebagai rumah desa yang sangat besar. Kehidupan Beth di sini akan tertumpu kepada memastikan rumah sentiasa bersih, membasuh pakaian dan melakukan kerja-kerja berat secara manual yang memakan lebih banyak masa pada zaman sebelum adanya mesin basuh, pengering, penyedut hampagas dan mesin-mesin lain. Di rumah keluarga Ashley, Beth tidak mengambil masa lama untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang wanita yang tidak gentar dengan tuan hamba beliau. Catatan kemudian menggambarkan Hannah Ashley sebagai seorang yang garang, dan satu kisah terkenal mendakwa bahawa dia mengambil penyodok yang dipanaskan untuk memukul adik Beth, Lizzie. Lizzie juga telah dihantar untuk tinggal di rumah keluarga Ashley. Tetapi sebelum Hannah sempat memukul Lizzie, Beth campur tangan dan menghalang pukulannya. Hannah telah menyebabkan luka yang dalam pada Beth, sehingga meninggalkan parut yang besar. Tetapi daripada menutupinya, Beth menunjukkannya secara terbuka selepas itu, sebagai cara untuk memberitahu para tetamu di rumah bahawa Puan Ashley kejam terhadap hamba-hambanya. Sepanjang tahun-tahun ini, Beth juga menjadi seorang ibu. Identiti bapa kepada anaknya masih tidak pasti. Tetapi menurut tradisi, dia telah pergi untuk berkhidmat dalam Perang Revolusi Amerika dan tidak pernah kembali. Sementara lelaki-lelaki berarak untuk berjuang demi kebebasan, Beth tetap berada dalam perhambaan,
membesarkan seorang anak dalam dunia yang menafikan hak asasi kebebasannya. Tetapi di Sheffield, kata-kata sedang ditulis yang tidak lama lagi akan menjadikan percanggahan itu mustahil untuk diabaikan. Elizabeth hidup dalam era perubahan besar di Amerika Utara semasa beliau tinggal di rumah keluarga Ashley. Semasa Elizabeth membesar di sini, beliau pasti sering mendengar perbualan tentang Perang Panjang dengan Perancis yang berlaku di seluruh Amerika Utara dari tahun 1754 hingga 1763. Konflik ini berakhir apabila British mengambil alih kawalan ke atas wilayah yang ketika itu dikenali sebagai New France, kawasan yang kini kita kenali sebagai Kanada, manakala Massachusetts kekal di bawah pemerintahan British. Beliau juga pasti mendengar kemarahan yang semakin memuncak yang disuarakan oleh John Ashley dan para tetamu yang berkumpul di rumahnya ketika mereka mengeluh tentang cukai yang semakin meningkat yang dikenakan oleh mahkota British ke atas Massachusetts dan 12 koloni lain yang membentang dari New Hampshire hingga ke Georgia. Pada Januari 1773, ketika beliau mungkin hampir mencecah usia 30 tahun, beliau juga pasti melihat sekumpulan besar pemilik tanah Massachusetts berkumpul di rumah Ashley di Sheffield untuk merangka apa yang kemudian dikenali sebagai Deklarasi Sheffield. Ia membantah penindasan British yang semakin meningkat di koloni-koloni dan menyatakan, saya petik, manusia dalam keadaan semula jadi adalah sama, bebas dan berdikari antara satu sama lain, dan mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, kebebasan, dan harta mereka tanpa gangguan. Thomas Jefferson akan memparafrasa kata-kata ini apabila beliau menulis deklarasi kemerdekaan 3 tahun kemudian. Dalam perkembangan yang penting, nampaknya Theodore Sedgwick, seorang peguam muda, telah merangka sebahagian besar deklarasi Sheffield semasa mesyuarat di rumah Ashley. Beliau akan muncul lagi dalam kisah Elizabeth tidak lama lagi. Bagi Beth, jika dia mendengar apa-apa tentang deklarasi Sheffield yang dirangka di rumah Ashley pada Januari 1773, dia pasti tidak terlepas ironi tersebut. Lelaki-lelaki yang mendakwa bahawa semua orang berhak kepada kebebasan dan hak asasi menulis frasa-frasa hebat itu sambil mengekalkan dia dalam belenggu di bawah bumbung yang sama. Bahasa kebebasan bergema di seluruh dewan. Tetapi ia tidak merangkumi dirinya. Belum lagi. Tetapi dalam tahun-tahun yang akan datang, dia akan memutuskan untuk menguji sama ada kata-kata itu benar-benar bermakna atau tidak. Deklarasi Sheffield merupakan peristiwa penting dalam persiapan menuju Perang Revolusi Amerika. Parti teh Boston berlaku di sebelah lain Massachusetts pada Disember 1773. Ini diikuti oleh situasi politik yang semakin merosot yang membawa kepada tercetusnya perang pada musim bunga tahun 1775. Kongres Kontinental Kedua mengeluarkan pengisytiharan kemerdekaan Jefferson di Philadelphia pada musim panas tahun 1776 dan peperangan sengit berlaku dengan Britain yang dimenangi pada tahun 1781 dan berakhir apabila Britain mengakui kemerdekaan Amerika Syarikat pada tahun 1783. Sebagai sebahagian daripada pembentukan sebuah negara persekutuan yang baru, Massachusetts merangka perlembagaan negerinya sendiri pada tahun 1780. Di dalamnya terdapat petikan berikut yang menggemakan kedua-dua deklarasi Sheffield dan deklarasi kemerdekaan. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dan mempunyai hak-hak semula jadi, asas dan tidak boleh diambil. Antaranya termasuklah hak untuk menikmati dan mempertahankan kehidupan serta kebebasan mereka, hak untuk memperoleh, memiliki dan melindungi harta benda. Ringkasnya, hak untuk mencari dan mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan mereka. Semuanya sedang menuju ke arah satu perhitungan. Elizabeth akan segera menjadikan janji-janji mulia ini sebagai senjata, berdepan dengan tuannya dan menuntut kebebasan yang telah dinafikan sepanjang hidupnya. Pada tahun 1781, dengan menyedari kandungan perlembagaan Massachusetts, Beth berusaha untuk memohon kebebasannya berdasarkan idea bahawa perlembagaan itu pada dasarnya melarang perhambaan di negeri tersebut. Menurut satu catatan kemudian, dia berkata kepada Theodore Sedgwick, peguam yang telah merangka deklarasi Sheffield pada tahun 1773. Saya dengar kertas itu dibaca semalam, yang mengatakan semua manusia diciptakan sama rata dan setiap orang berhak kepada kebebasan. Saya bukan orang bodoh. Bukankah undang-undang akan memberikan saya kebebasan? Legasi Sedgwick dalam gerakan penghapusan perhambaan adalah bercampur-campur. Tetapi beliau memang percaya bahawa perhambaan tidak selari dengan prinsip-prinsip perlembagaan Massachusetts yang baru. Dan beliau bersetuju untuk mengambil kes itu. Tidak lama kemudian, beliau menyerahkan dokumen bagi pihak Beth dan seorang lagi lelaki hamba dalam rumah Ashley bernama Brom
yang dikatakan ditambah ke dalam kes itu untuk menguatkannya kerana wanita mempunyai hak undang-undang yang terhad pada masa itu. Oleh itu, pada tahun 1871, Brom dan Bed lawan Ashley telah dimulakan sebagai satu kes undang-undang dengan harapan untuk mendapatkan kebebasan mereka. Ia akan memberi kesan besar kepada undang-undang Massachusetts. Prosiding bagi kes Brom dan Bed lawan Ashley bermula di Mahkamah Daerah Common Pleas di Bandar Great Barrington pada Ogos 1781. Peguam bersama Sedgwick untuk kes ini ialah Tapping Reeve, pengasas Sekolah Undang-Undang Litchfield di Connecticut, salah satu sekolah undang-undang terawal di Amerika. Bersama-sama, mereka dianggap sebagai dua peguam paling hebat di Massachusetts. Mereka berhujah bahawa perkataan dalam Perlembagaan Negeri Massachusetts yang baharu secara efektif menjadikan institusi perhambaan tidak sah di negeri itu dan bahawa Brom dan Bed perlu dibebaskan. John Ashley membalas bahawa kedua-duanya bukan hamba, tetapi sebaliknya adalah pembantu rumah tangga yang tiada tempat lain untuk pergi. Satu hujah yang biasa digunakan dalam kes seperti ini pada akhir abad ke-18. Mahkamah memutuskan memihak kepada Brom dan Bed dan bukan sahaja mengarahkan Ashley membebaskan mereka daripada perhambaan, tetapi juga membayar pampasan kepada mereka atas tahun-tahun kerja tanpa upah. Jadi, Bed telah melakukan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan. Dia telah menang. Pada saat itu, dia menjadi wanita Afrika Amerika pertama yang memperoleh kebebasannya di bawah Perlembagaan Massachusetts, menjadikan janji kesamarataan sebagai satu hakikat yang nyata dan tidak dapat disangka. Selepas dia dan Brom memenangi kebebasan mereka, mereka ditawarkan jawatan bergaji untuk bekerja di rumah Ashley. Ini adalah situasi yang sangat biasa bagi ramai bekas hamba yang dibebaskan di Amerika pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dan sebahagian besar daripada mereka hanya menukar status sebagai hamba kepada menjadi pembantu rumah dengan gaji yang kecil. Namun, Bed menolak tawaran itu dan sebaliknya bekerja untuk Theodore Sedgwick. Dia menghabiskan lebih daripada suku abad di rumah Theodore Sedgwick dan menjadi ahli keluarga yang rapat, bertindak sebagai pengasuh kepada anak-anak Theodore dan isterinya Pamela. Pada masa inilah nama Mumbet melekat padanya. Selepas memenangi kebebasannya dalam kes mahkamah pada tahun 1781, dia mengambil nama keluarga Freeman dan sejak itu dikenali sebagai Elizabeth Freeman. Penggunaan nama Mumbet oleh anak-anak Sedgwick jelas menunjukkan betapa pentingnya peranan beliau dalam keluarga itu. Ia berasal daripada Catherine Sedgwick, salah seorang anak perempuan Theodore yang kemudiannya menjadi seorang penulis terkenal. Kita telah menerima kisah paling terperinci tentang kehidupan Mumbet daripada beliau. Pada tahun 1853, ketika beliau sendiri sudah tua, Catherine menulis sebuah buku bertajuk Perhambaan di New England yang diterbitkan dalam Bentley's Miscellany. Walaupun ia menggambarkan institusi perhambaan di Massachusetts dan negeri-negeri utara lain dalam nada yang lembut, ia merupakan sumber yang sangat berharga tentang kehidupan Beth dan bagaimana beliau memperoleh kebebasannya. Sementara Beth memulakan kehidupan baru sebagai wanita bebas, dalam rumah tangga Sedgwick, undang-undang Massachusetts sedang dipengaruhi oleh tindakannya. Kes beliau, yang dibawa bersama Brom pada tahun 1781 adalah salah satu daripada beberapa tuntutan mahkamah awal 1780-an yang berhujah bahawa perhambaan telah menjadi haram di bawah Perlembagaan Massachusetts baru 1780. Yang lain adalah 3 kes mahkamah berasingan yang secara kolektif dikenali sebagai kes Quock Walker, walaupun semuanya melibatkan orang yang sama, seorang lelaki hamba yang dipanggil Quock atau Quock Walker. Akibatnya, menjadi jelas, walaupun kepada mereka yang masih berharap untuk mengekalkan perhambaan di Massachusetts, bahawa institusi itu tidak akan bertahan lama lagi. Pada tahun 1783, hanya 2 tahun selepas kemenangan Elizabeth, Mahkamah Kehakiman Agung Massachusetts mengisytiharkan perhambaan tidak selaras dengan perlembagaan negeri. Dan apabila bancaan persekutuan pertama dijalankan pada tahun 1790, tidak seorang pun hamba disenaraikan di Massachusetts. Oleh itu, Massachusetts menjadi salah satu bahagian pertama di Amerika Syarikat yang menjadi negeri bebas, mengikuti Republik Vermont yang sebagai sebuah negeri merdeka pada tahun 1777 telah menghapuskan perhambaan sejak penubuhannya, dan Pennsylvania yang telah menghapuskan perhambaan pada tahun 1780. Sebaliknya, beberapa negeri utara seperti New York hanya menghapuskan perhambaan pada lewat abad ke-19. Jadi dengan kemenangannya, Elizabeth Freeman telah membantu mengubah keseimbangan sejarah, menjadikan Massachusetts sebagai salah satu tempat di Amerika Syarikat di mana perhambaan dihapuskan sepenuhnya
pada abad ke-18. Sepanjang tahun-tahun Elizabeth bekerja di rumah Sedgwick, beliau juga mempunyai pekerjaan kedua sebagai penyembuh tempatan, jururawat dan bidan. Dan pada awal abad ke-19, beliau akhirnya berjaya mengumpul wang yang cukup untuk membeli rumah sendiri. Pada masa itu, anak-anak Sedgwick telah dewasa dan mereka tidak lagi memerlukan pengasuh. Oleh itu, beliau bersara dan berpindah ke rumah sendiri di Cherry Hill di bandar Stockbridge. Anaknya, yang pada masa itu sudah mempunyai anak sendiri, tinggal berdekatan dan Beth menghabiskan tahun-tahun tuanya berhampiran cucu-cucunya dan juga cicit-cicitnya. Beliau hidup lama, meninggal dunia di Stockbridge pada Disember 1829. Oleh kerana kita tidak mengetahui tarikh lahirnya dengan tepat, kita tidak dapat menyatakan dengan pasti berapa umurnya. Tetapi beliau berusia sekitar 85 tahun ketika meninggal dunia dan telah menghabiskan lebih banyak masa hidupnya sebagai wanita bebas berbanding sebagai hamba. Mengenang apa makna kebebasan baginya, beliau pernah menyatakan, pada bila-bila masa semasa saya menjadi hamba, jika 1 minit kebebasan ditawarkan kepada saya dan saya diberitahu saya mesti mati pada akhir minit itu, saya akan menerimanya. Hanya untuk berdiri 1 minit di bumi Tuhan sebagai wanita bebas, saya akan lakukannya. Beliau dikebumikan di kawasan keluarga Sedgwick di Stockbridge, Massachusetts. Satu-satunya bukan Sedgwick yang dikebumikan di situ, sebagai bukti tempat yang telah beliau peroleh dalam keluarga yang pernah membantunya mendapatkan kebebasannya. Keluarga itu menandakan kuburnya dengan tulisan yang berbunyi Elizabeth Freeman, juga dikenali dengan nama Mam Beth, meninggal dunia pada 28 Disember 1829. Umurnya dianggarkan 85 tahun. Beliau dilahirkan sebagai hamba dan kekal sebagai hamba selama hampir 30 tahun. Beliau tidak boleh membaca atau menulis. Namun dalam lingkungannya sendiri, tiada sesiapa yang mengatasi atau setaraf dengannya. Beliau tidak membazirkan masa atau harta. Beliau tidak pernah mengkhianati kepercayaan atau gagal melaksanakan tanggungjawab. Setiap kali keluarga menghadapi kesukaran, beliau adalah pembantu yang paling cekap dan sahabat yang paling penyayang. Selamat tinggal, ibu yang baik. Sekitar tahun 1812, salah seorang menantu perempuan Theodore, Susan Ridley Sedgwick, melukis sebuah miniatur cat air yang halus di atas gading menggambarkan Beth ketika beliau berumur kira-kira 70 tahun. Disimpan hingga hari ini oleh Persatuan Sejarah Massachusetts. Ia dianggap secara meluas sebagai satu-satunya potret beliau yang masih wujud. Dalam 2 abad sejak kematiannya, kisah beliau telah menjadi pusat kepada sejarah penghapusan perhambaan di Amerika Syarikat sebagai peringatan bahawa janji kebebasan bukan sekadar tertulis dalam undang-undang, tetapi dituntut oleh mereka yang cukup berani untuk menuntutnya. Pada Ogos 2022, Persatuan Sejarah Sheffield telah merasmikan sebuah patung untuk menghormati beliau, mengiktiraf peranannya dalam perjuangan panjang menuju kebebasan. Sering digambarkan sebagai Rosa Parks pada zamannya, keberanian Elizabeth Freeman bukan sahaja memenangi kebebasan dirinya sendiri. Ia turut membantu mencetuskan satu gerakan yang akan mengubah negara. Dilahirkan dalam perhambaan dan kesusahan, Julia Chin menghabiskan zaman kanak-kanaknya bekerja keras seperti hamba yang lain. Namun hidupnya berubah apabila dia dihantar ke ladang Richard Mentor Johnson, seorang ahli politik yang sedang meningkat naik dan bakal menjadi naib Presiden Amerika Syarikat. Johnson tidak lama kemudian mengambil Julia sebagai gundiknya, memulakan satu hubungan yang luar biasa, kontroversi dan sangat rumit. Dia membantu menguruskan rumah tangganya dan membesarkan anak-anak mereka. Namun, dia tidak pernah memberikan kebebasan kepadanya. Jadi, kenapa dia terus mengekalkan dia sebagai hamba? Dan kenapa dia hampir dipadamkan dari sejarah? Mencuba untuk mengetahui siapa Julia Chin, terutamanya butiran tentang tahun-tahun awal hidupnya, bukanlah satu tugas yang mudah. Rekod demografi tidak disimpan dengan tepat pada akhir abad ke-18, terutamanya apabila melibatkan orang yang dilahirkan sebagai hamba. Sebagai contoh, kita tahu bahawa Julia Chin dilahirkan pada tahun 1790-an, tetapi malah penulis biografi utamanya hanya dapat menghadkannya kepada tempoh antara tahun 1790 dan 1797. Itu sahaja ketepatan yang boleh dicapai berdasarkan bukti yang ada. Satu set sumber mendakwa beliau dilahirkan pada tahun 1790. Sumber lain pula menyatakan bahawa beliau berumur kira-kira 15 atau 16 tahun pada tahun 1812. Bermakna beliau dilahirkan sekitar tahun 1796 atau 1797. Dengan cara yang sama, tidak banyak maklumat terperinci tentang ibu bapa atau latar belakang beliau.
Ibunya ialah seorang wanita hamba bernama Henrietta. Adalah dipercayai bahawa bapanya ialah seorang lelaki kulit putih yang bebas yang nama keluarganya diberikan kepadanya kerana terdapat sebuah keluarga peneroka terkenal di bahagian Kentucky ini bernama Chin. Walau bagaimanapun, adalah lebih mudah untuk mengenal pasti siapa yang memperhambakan Julia. Dia dilahirkan di ladang milik Robert Sachs Johnson dan isterinya Jemima di kawasan Bluegrass, Kentucky, yang pada masa itu terletak di sempadan barat Amerika Syarikat. Keluarga Johnson telah berpindah ke barat, ke Kentucky sebagai antara peneroka Euro-Amerika yang terawal di sana pada tahun 1770-an. Robert bekerja sebagai juru ukur dan penilai tanah, membantu memetakan penjajahan masa depan Kentucky. Mereka mempunyai ramai anak, tetapi anak lelaki kelima mereka, Richard Mentor Johnson, yang dilahirkan di sana pada tahun 1870, akan menjadi tokoh penting dalam kisah ini. Pada masa kelahirannya, perhambaan dianggap oleh ramai orang kulit putih Amerika bukan sebagai krisis moral, tetapi sebagai institusi biasa dan bahkan perlu yang terjalin dalam peluasan sempadan barat, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Kentucky telah didiami oleh orang yang bergerak ke barat dari Virginia sejak tahun 1760-an dan telah diterima sebagai negeri ke-15 dalam kesatuan pada tahun 1792. Pemilikan hamba adalah sepenuhnya sah di sini, dan persoalan sama ada negeri-negeri baru harus membenarkan perhambaan masih belum menjadi pertempuran politik sengit yang akan bermula pada tahun 1810-an. Walaupun kedudukannya sebagai negeri pertanian pemilik hamba dengan ekonomi ladang, Kentucky juga dengan cepat menjadi tempat tinggal kepada populasi kulit hitam bebas terbesar di mana-mana negeri di Amerika Syarikat. Ini kerana hamba yang telah memperoleh kebebasan mereka di tempat seperti Virginia sering menjadi yang pertama berpindah ke barat untuk mendapatkan ladang kecil sendiri atau tinggal jauh dari tempat mereka pernah diperhamba. Selain itu, masih terdapat populasi orang asli Amerika yang besar di sini pada zaman Julia, suku-suku seperti Creek dan Choctaw. Ini mewujudkan sebuah negeri di mana peraturan sosial tentang bagaimana peneroka kulit putih, orang kulit hitam dan orang asli berinteraksi adalah berbeza daripada negeri-negeri lain. Dan percampuran kaum ini akan membentuk kehidupan Julia. Walaupun Julia dilahirkan daripada seorang wanita hamba, dia sebenarnya jauh daripada berdarah tulen Afrika Barat. Namun, butiran penuh mengenai etnik beliau menjadi sumber kontroversi. Kebanyakan kajian dengan yakin menyatakan bahawa beliau adalah seorang Octoroon. Ini adalah istilah yang sering digunakan hari ini untuk merujuk kepada individu yang hanya 1/8 berdarah Afrika, manakala 7/8 lagi berasal daripada keturunan Eropah atau Amerika kulit putih. Walaupun terdapat beberapa kes di mana perkara ini berlaku dalam sejarah Amerika Syarikat sebelum Perang Saudara, ia adalah sangat jarang berlaku. Sebenarnya, itu bukan keadaan Julia. Walaupun dikatakan kulit Julia lebih cerah berbanding ramai hamba lain pada zaman itu, kemungkinan besar dia hanyalah seorang quadroon, iaitu dia mempunyai sekurang-kurangnya 1/4 keturunan Afrika. Kita juga sebenarnya tidak dapat benar-benar pasti bagaimana rupa Julia. Kamera belum wujud sebelum Julia meninggal dunia, dan lukisan dirinya dari abad ke-19 mungkin tidak sepenuhnya tepat. Tidak kira sama ada Julia berasal terutamanya daripada keturunan Eropah atau Amerika kulit putih, dia dilayan seperti mana-mana kanak-kanak hamba yang lain. Ibunya, Henrietta, diberikan makanan untuk dirinya dan anak-anaknya. Tetapi jumlahnya terlalu sedikit berbanding kerja berat yang mereka perlu lakukan. Mereka bertahan hidup dengan menanam sedikit kacang, kubis, dan kentang di kebun hamba. Tetapi seperti ramai orang yang diperhamba, mereka sentiasa kekurangan protein dan sentiasa kurang zat makanan. Tahun-tahun awal, Julia dipenuhi dengan kesusahan dan kekurangan. Namun apabila dia meningkat remaja, hidupnya berubah dan nasibnya terikat secara langsung dengan keluarga Johnson yang berkuasa dalam cara yang tidak pernah disangka-sangka. Hidup Julia tidak menjadi lebih mudah ketika dia berada dalam usia remaja. Pada waktu ini, Julia telah dipisahkan daripada ibunya dan adiknya dan dihantar untuk tinggal di rumah Richard Mentor, anak lelaki bongsu keluarga Johnson. Johnson berumur sekitar 30 tahun dan sudah pun menjadi seorang tokoh yang sedang meningkat naik dalam politik Kentucky. Dia telah menubuhkan rumah tangganya sendiri di Blue Spring Farm, sebuah ladang yang besar di mana dia tinggal secara berdikari. Johnson masih bujang dan sebenarnya dia tidak pernah berkahwin dalam erti kata tradisional. Menurut catatan kemudian, ketika dia berumur sekitar 16 tahun, dia pernah melamar seorang wanita muda. Tetapi ibunya sangat tidak bersetuju dengan hubungan itu
dan mendesaknya untuk memutuskan pertunangan tersebut. Beberapa cerita mendakwa bahawa kejadian itu meninggalkan kesan yang mendalam kepadanya. Dan Johnson berikrar untuk tidak membiarkan ibunya atau sesiapa saja menentukan kehidupan peribadinya lagi. Sama ada ikrar itu benar-benar dibuat atau tidak, keputusan tersebut akan membentuk susunan kehidupan rumah tangga yang tidak konvensional, yang tidak lama kemudian muncul di ladang Blue Spring. Jadi apabila Julia dihantar ke sana, dia dengan cepat menjadi gundiknya. Agak keberatan untuk menggunakan istilah seperti mereka menjalinkan hubungan atau seumpamanya di sini. Kerana jelas, ini bukanlah satu susunan yang dipersetujui oleh Julia pada mulanya. Walaupun sifat hubungan mereka menjadi lebih rumit dari masa ke masa. Selain itu, umur sebenar Julia pada masa semua ini berlaku tidak begitu jelas. Jika dia dilahirkan sekitar tahun 1796 atau 1797, dia hanya berumur sekitar 14 tahun ketika dia dihantar untuk tinggal bersama Richard. Jika dia dilahirkan beberapa tahun lebih awal, iaitu sekitar tahun 1790, dia sudah pun memasuki usia 20-an. Apa yang lebih pasti diketahui ialah dia telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Imogen pada tahun 1812. Seorang lagi anak perempuan bernama Adeline lahir tidak lama selepas itu. Tidak banyak keraguan bahawa Richard adalah bapa kepada kedua-dua gadis itu. Jelas sekali, hubungan beliau dan Julia sudah menjadi rumit pada masa ini. Dia kekal sebagai hamba, tetapi terdapat bukti bahawa beliau merujuknya sebagai isterinya dan beliau dengan bebas memperkenalkan Imogen dan Adeline sebagai anak perempuannya apabila tetamu datang ke ladang Blue Spring. Mereka juga menggunakan nama keluarga Johnson. Akhirnya, beliau mengatur supaya mereka diberikan tanah sendiri, sementara kebanyakan ahli sejarah mengklasifikasikan Richard dan Julia sebagai akhirnya berada dalam sejenis perkahwinan adat tidak rasmi di luar struktur undang-undang biasa. Richard Mentor Johnson kini dikenali terutamanya kerana berkhidmat sebagai Naib Presiden Amerika Syarikat antara tahun 1837 hingga 1841 ketika Martin Van Buren menjadi presiden. Tetapi kejaya politik beliau berlangsung selama lebih 46 tahun. Beliau pertama kali dipilih ke Dewan Perwakilan Kentucky pada tahun 1804. 3 tahun kemudian, beliau pergi ke Washington DC untuk mewakili Kentucky di Kongres sebagai ahli Dewan Perwakilan Persekutuan. Beliau memegang jawatan itu sehingga 1819 apabila beliau berjaya memenangi pilihan raya sebagai Senator Amerika Syarikat dari Kentucky diikuti dengan 8 tahun kembali ke Dewan dari 1829 dan kemudian tempohnya sebagai Naib Presiden. Walaupun Julia tidak sempat melihat Johnson menjadi Naib Presiden, kerjaya politik beliau sangat penting dalam membentuk perjalanan hidupnya. Oleh kerana beliau tidak pernah berkahwin dengan wanita kulit putih atau memulakan keluarga yang lebih konvensional mengikut piawaian awat ke-19 semasa beliau berada di Washington DC selama kira-kira 6 bulan setiap tahun, Julia pada dasarnya menguruskan ladang Blue Spring di Kentucky. Ini adalah sebuah ladang perladangan dengan ramai hamba di sana. Julia yang menguruskannya, dia berurusan dengan kontraktor yang membeli hasil tanaman mereka dan dia membeli bekalan untuk rumah serta ladang. Dia juga mengatur dan mengendalikan majlis sosial. Kebanyakannya perlu diadakan apabila Richard pulang ke Kentucky dari Washington dan bertemu dengan ahli politik serta ahli penyagaan tempatan. Julia dikatakan sangat mahir bermain piano dan membantu mewujudkan suasana yang sopan seperti yang diharapkan dalam majlis-majlis sebegitu. Apabila Johnson berangkat semula setiap tahun ke Washington untuk meneruskan kerjaya politiknya, dia malah meninggalkan Julia untuk menguruskan wang tunai yang dikeluarkannya terlebih dahulu. Satu tahap kepercayaan yang luar biasa bagi seorang wanita hamba pada zaman itu. Salah satu elemen yang menonjol dalam kerja Julia sebagai pengurus ladang Blue Spring ialah penubuhan Akademi Choctaw di ladang tersebut. Ini adalah sebuah sekolah asrama yang dibina di ladang tersebut untuk kanak-kanak lelaki orang asli Amerika. Ia beroperasi selama kira-kira 1 dekad di bawah pengurusan Julia. Dalam beberapa cara, ini adalah lanjutan daripada usaha Julia dalam mendidik anak-anak perempuannya sendiri. Dia mengambil seorang pendeta dan paderi tempatan, Thomas Henderson, untuk mendidik Imogen dan Adeline. Dan kemudian, Henderson juga mula mengajar di sekolah itu. Akademi Choctaw masih sebahagiannya berdiri hingga ke hari ini. Di Blue Spring Farm di Kentucky, rangka bangunan itu masih berdiri di sebuah padang. Walaupun semak dan pokok telah lama menembusi dindingnya, dan bumbungnya sebahagian besarnya telah runtuh selepas lebih 1 abad diabaikan. Namun, bagi sesiapa yang tinggal di bahagian Kentucky ini,
Masih ada satu tinggalan nyata kisah hidup Julia Chin yang masih boleh dilihat sendiri di sana. Walaupun semua ini nampaknya menunjukkan hubungan yang hampir setara antara Julia dan Richard pada tahun 1820-an. Ia sebenarnya jauh lebih rumit daripada yang kelihatan pada mulanya. Sebagai contoh, komuniti tempatan di Kentucky bertolak ansur dengan hubungan luar biasa antara ahli kongres mereka dan isteri beliau. Tetapi mereka jelas mengkritik mereka di belakang pintu tertutup. Selain itu, hubungan mereka sangat luar biasa dan dibentuk oleh Undang-Undang Batasan Kaum pada masa itu. Pada tahun 1815, selepas kematian bapanya, Johnson menjadi pemilik sah sepenuhnya kepada Julia. Namun dia tidak membebaskannya. Dia kekal sebagai hamba secara sah walaupun Johnson secara terbuka mengakui anak-anak perempuan mereka dan membesarkan mereka seperti anaknya sendiri. Ahli sejarah telah mencadangkan bahawa Johnson mungkin mengelak daripada membebaskan Julia kerana pembebasan itu mungkin akan melemahkan apa yang digambarkan oleh seorang sarjana sebagai ikatan yang mengikatnya kepada Johnson. Selain itu, di bawah undang-undang pada masa itu, perkahwinan antara kaum adalah dilarang di Kentucky. Jadi walaupun Johnson membebaskan Julia, mereka tetap tidak boleh berkahwin secara sah. Namun begitu, Julia tetap mempunyai pengaruh dalam rumah tangga tersebut. Dia mengatur agar abangnya, Daniel, dan keluarganya dibawa ke Blue Spring Farm, di mana mereka hidup dalam keadaan yang agak lebih baik selama beberapa tahun. Namun, pada tahun 1821, mereka telah dijual. Kemungkinan kerana Johnson menghadapi tekanan kewangan yang semakin meningkat ketika mengekalkan kerjaya politiknya. Terdapat juga bukti bahawa Julia kadang-kadang menghadapi kesukaran untuk mengekalkan disiplin di ladang itu, memandangkan statusnya sebagai seorang wanita yang diperhambakan. Surat-surat daripada Johnson menunjukkan bahawa dia mengarahkan pekerja kulit putihnya untuk mematuhi kuasa Julia. Namun ahli sejarah mencatatkan bahawa beberapa pekerja ladang yang diperhambakan mengabaikan arahannya dan lelaki-lelaki jiran enggan campur tangan apabila dia meminta bantuan mereka untuk menghukum mereka. Pada musim panas tahun 1833, Julia jatuh sakit teruk akibat kolera yang melanda kawasan Midwest Amerika. Kolera dikenali sebagai kematian biru pada abad ke-19 kerana ia melanda Eropah dan kemudian Amerika dalam gelombang besar antara tahun 1810 hingga 1890, membunuh berjuta-juta orang. Ini termasuklah wabak kolera di Akademi Choctaw dan ramai pelajar jatuh sakit. Selama berminggu-minggu, Julia merawat anak-anak itu sehingga mereka pulih. Tetapi, akhirnya dia sendiri dijangkiti penyakit tersebut. Dia meninggal dunia akibatnya dan merupakan salah seorang daripada ramai mangsa pada tahun 1830-an, iaitu tempoh paling maut bagi penyakit tersebut. Kita tidak pasti berapa umur beliau ketika beliau meninggal dunia. Beliau sama ada berusia awal 40-an atau lewat 30-an. Tempat pengebumian beliau juga tidak diketahui. Selepas kematian Julia, Richard dilaporkan sangat bersedih. Dalam tahun-tahun berikutnya, beliau menjalinkan hubungan dengan seorang lagi wanita hamba di ladang tersebut. Apabila wanita itu kemudian meninggalkannya untuk lelaki lain, Johnson telah menangkap dan menjualnya di lelongan. Selepas itu, beliau memulakan hubungan yang serupa dengan adik perempuan wanita tersebut yang juga merupakan hamba. Kisah Julia telah dilupakan selama berdekad-dekad. Sebenarnya, ia sepatutnya dipanggil sebagai satu penutupan atau penyembunyian. Semasa pilihan raya presiden pada tahun 1836, terdapat banyak publiciti negatif mengenai kehidupan peribadi Richard dan hubungannya yang penuh skandal dengan seorang hamba perempuan. Sebagai contoh, risalah diedarkan yang menyerang Richard Mentor Johnson kerana hubungannya dengan Julia Chin dan dua anak perempuan mereka. Dalam satu kartun dari tahun 1836, Johnson ditunjukkan bersama kedua-dua anak perempuannya, salah seorang daripada mereka memegang potret Chin. Pelukis itu sengaja menggelapkan warna kulit Chin dan gadis-gadis itu untuk meningkatkan stigma perkauman dan memperlekehkan beliau secara terbuka. Namun begitu, walaupun terdapat kontroversi mengenai kehidupan peribadinya, Richard Mentor Johnson telah dipilih sebagai naib presiden bersama Martin Van Buren. Pada tahun 1850, Johnson masih lagi aktif dalam bidang politik. Tetapi pada masa itu, kesihatan fizikal dan mental beliau sudah mula merosot. Beliau meninggal dunia akibat strok pada 19 November pada usia 70 tahun. Beliau dikebumikan di tanah perkuburan Frankfurt di Frankfurt. Anak-anak perempuannya dengan Julia telah diberikan ladang-ladang besar sebagai hantaran dan telah berkahwin dengan lelaki kulit putih. Namun mereka tidak akan menerima apa-apa daripada wasiat beliau.
Selepas kematiannya, dua orang abangnya yang masih hidup pada masa itu, John dan Henry Johnson, nampaknya telah memusnahkan dokumen-dokumen Richard dan rekod-rekod lain. Kemungkinan terdapat dua motif di sini. Pertama, mereka mahu memadamkan semua ingatan tentang hubungan kontroversi Richard dan dua orang anak perempuan yang dia ada bersama Julia. Kedua, walaupun dia bukanlah seorang yang sangat kaya ketika dia meninggal dunia, Richard telah meninggalkan harta pusaka yang cukup besar sehingga dua abangnya mahu memilikinya. Berbanding ia diberikan kepada Imogen yang masih hidup pada tahun 1850. Mereka menemui seorang hakim yang sanggup membantu mereka untuk memastikan anak perempuan Richard yang berdarah campuran tidak mewarisi tanah miliknya. Mahkamah mengisytiharkan bahawa dia tidak meninggalkan balu, anak, bapa atau ibu yang masih hidup dan dengan itu wasiat palsu itu dimasukkan ke dalam rekod rasmi. Dengan dokumen Richard dimusnahkan dan hartanya telah diwariskan kepada adik-beradiknya serta keluarga mereka, kisah Julia Chin telah didiamkan sehingga ke tahap tertentu. Itu berterusan sehinggalah lewat abad ke-20 apabila rujukan ringkas dibuat dalam penerbitan mengenai naik Presiden Amerika Syarikat dan isterinya yang diperhamba. Rujukan-rujukan ini telah menimbulkan minat yang cukup dalam kalangan beberapa penyelidik pada tahun-tahun kebelakangan ini sehingga pelbagai kajian tentang kehidupan dan zamannya telah diterbitkan, termasuk sebuah biografi lengkap dalam bentuk buku oleh Amrita Chakraborty Myers. Oleh itu, kisah Julia Chin, isteri hamba naib presiden, telah diangkat semula dari kegelapan. Walaupun sebahagian besar Blue Spring Farm telah lenyap, usaha oleh pemelihara tempatan untuk menstabilkan bangunan batu yang masih kekal di Akademi Choctaw telah membantu memastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada tempat di mana beliau tinggal dan bekerja akan terus wujud. Dengan cara ini, ingatan terhadap Julia Chin yang dahulunya hampir terpadam dari sejarah terus ditemui semula dan diingati. Joyce Heath ialah seorang wanita Afrika Amerika yang diperhambakan dan nampaknya hidup sehingga umur 161 tahun. Pada tahun 1835, beliau dipamerkan dan penonton datang dari jauh dan dekat untuk melihatnya, bukan saja kerana umurnya yang sangat tua, tetapi juga kerana beliau pernah menjadi George Washington, jururawat zaman kanak-kanak Washington. Kisah-kisah beliau tentang Georgie kecil mengukuhkan dakwaannya, tetapi di sebalik perwatakan beliau yang baik dan suka berbual itu, terdapat seorang lelaki yang mengambil kesempatan ke atas dirinya, walaupun selepas beliau meninggal dunia. Sertai saya ketika kita meneroka kisah beliau. Pada musim luruh dan awal musim sejuk tahun 1835, seorang wanita bernama Joyce Heath menjadi bualan di New England dan New York. Heath menjadi tumpuan utama dalam satu pameran yang dibawa ke sekitar Massachusetts, Connecticut dan negeri-negeri lain. Dikendalikan oleh seorang bernama Phineas Taylor Barnum, seorang lelaki dalam lingkungan usia 20-an yang ketika itu masih belum dikenali dunia, tetapi tidak lama kemudian akan dihormati sebagai PT. Barnum, ahli persembahan terhebat di dunia. Persembahan Barnum pada tahun 1835 adalah acara yang sederhana berbanding dengan teater dan sarkas yang akan dikendalikannya pada tahun-tahun berikutnya. Dalam usaha awal ini, dia hanya mempunyai satu bahan pameran, seorang wanita tua bernama Joyce Heath. Itu mungkin tidak kedengaran begitu menarik, tetapi Heath dikatakan sangat tua. Malah Heath begitu tua sehingga dia mendakwa bahawa dia pernah menjadi ibu susuan kepada George Washington, wira besar Perang Revolusi Amerika dan Presiden pertama Amerika Syarikat. Mereka yang datang melawat Heath di New England pada musim luruh dan awal musim sejuk itu, atau yang pernah melihat penampilan pertamanya di Taman Nibel di Bandaraya New York beberapa minggu sebelum itu, sangat terpesona dengan kisah-kisahnya tentang Georgie kecil dan bagaimana dia membesarkannya di Virginia 1 abad yang lalu. Untuk memberi gambaran, George Washington dilahirkan di Virginia pada musim bunga tahun 1732. 103 tahun sebelum Barnum mula mempamerkan Heath. Memandangkan ibu susuan biasanya wanita berumur antara 20 hingga 40 tahun, jika dakwaan Barnum boleh dipercayai, maka Heath sepatutnya berumur sekurang-kurangnya lebih 120 tahun. Namun, atas sebab apapun, Barnum membesar-besarkan lagi dengan menyatakan bahawa dia dilahirkan pada tahun 1674 dan berumur 161 tahun. Ini adalah satu kenyataan yang agak pelik, memandangkan ini akan menjadikannya seorang wanita lewat 50-an ketika menjadi ibu susuan kepada Washington.
Mungkin Barnum fikir angka itu akan menarik lebih ramai penonton. Apapun ia sememangnya membuat ramai orang meragui dakwaannya. Heath tidak lama kemudian menjadi sensasi, dipromosikan sebagai keajaiban dan keunikan paling menakjubkan serta menarik di dunia. Seseorang yang pernah menjadi hamba di bawah Augustine Washington, bapa kepada George, dan yang telah menjaga bapa pengasas itu sepanjang tahun 1730-an hingga ke 1740-an. Dan untuk suatu ketika, Barnum memperoleh banyak wang dan menarik banyak perhatian media dengan mempamerkannya. Tetapi ia tidak bertahan lama. Pada 19 Februari 1836, selepas hanya beberapa bulan menjadi sensasi media, Heath meninggal dunia di bandaraya New York. Pemergian Heath membawa kepada satu peristiwa yang secara paradoks membuktikan bahawa Barnum telah berbohong tentang latar belakangnya, tetapi pada masa yang sama mendorong kerjayanya sebagai seorang penghibur ke hadapan. Dengan ibu susu tua itu telah meninggal dunia, Barnum memutuskan untuk cuba mengambil kesempatan daripada kemasyhuran yang telah diperolehnya sepanjang tahun sebelumnya. Sehubungan itu, dia mengupah seorang doktor bernama David L. Rogers untuk melakukan bedah siasat ke atas mayatnya bagi mengesahkan bahawa dia benar-benar berusia lebih daripada 1 abad. Namun begitu, Rogers tidak mengesahkan dakwaan luar biasa Barnum. Sebaliknya, beliau menyatakan bahawa wanita itu berumur sekitar lewat 70-an atau awal 80-an. Dan bukannya warga emas luar biasa seperti yang dihebohkan oleh Barnum. Walaupun bedah siasat dan perhatian umum yang diterimanya boleh sahaja menghancurkan Barnum, beliau adalah seorang lelaki yang memahami konsep bahawa tiada publicity yang buruk. Beliau sudah pun menarik minat orang ramai dengan mengenakan bayaran kepada kira-kira 1,500 pengunjung sebanyak $0.50, satu jumlah yang agak besar pada masa itu, untuk menghadiri bedah siasat pada 19 Februari 1836. Walaupun selepas itu, beliau terus menarik minat orang ramai dengan menyebarkan cerita-cerita pelik bahawa Rogers sebenarnya telah menjalankan bedah siasat ke atas orang yang sama sekali berbeza dan bahawa Heath masih hidup, sihat dan sedang mengembara di Eropah. Akhbar-akhbar murah tidak pernah puas dengan cerita itu. Dan seperti yang anda akan lihat, ia membantu melancarkan kerjaya Barnum. Tetapi hakikat sedihnya ialah Joyce Heath telah meninggal dunia. Bedah siasatnya telah mendedahkan bahawa dia kemungkinan besar dilahirkan sekitar tahun 1750-an ketika Washington sedang memasuki usia dewasa. Jadi, jika Joyce Heath bukan seperti yang dikatakan oleh Barnum, siapakah dia sebenarnya? Hakikatnya, kita tahu sangat sedikit tentang Joyce Heath yang sebenar. Tetapi terdapat cukup bukti yang tersedia untuk mengumpulkan beberapa butiran umum tentang kehidupannya. Beliau nampaknya dilahirkan sekitar tahun 1750-an. Tempat kelahirannya tidak diketahui, walaupun kita hampir pasti boleh menolak dakwaan yang dibuat pada masa itu bahawa beliau berasal dari Pulau Madagaskar di pesisir Afrika Timur. Sebaliknya, nampaknya lebih mungkin beliau berasal daripada keluarga hamba di salah satu negeri selatan, dengan Virginia, kedua-dua negeri Carolina atau Georgia menjadi tempat yang paling mungkin. Namun, memandangkan waktu kelahirannya, tiada sebarang rekod yang mengaitkan beliau dengan ladang Washington di Mount Vernon. Rekod utama pertama mengenai beliau tidak muncul, sehingga beliau sudah agak tua ketika beliau diperhamba di Kentucky. Pada awal tahun 1835, Barnum menerima maklumat mengenai beliau daripada seorang penghibur dari Kentucky bernama R.W. Lindsay. Beliau kemudiannya pergi melawat wanita itu dan mendapati seorang wanita yang sangat tua, buta sepenuhnya, berambut kelabu tebal, bertubuh kecil, kuku yang menyerupai cakar, serta wajah yang tua dan berkedut. Tetapi apa yang paling menarik ialah Heath yang hampir pasti mengalami nyanyuk tahap lanjut dan kehilangan ingatan, sangat suka bercakap dan gemar menghiburkan tetamunya dengan kisah-kisah tentang menjaga Georgie kecil kesayangannya. Siapa sebenarnya Georgie masih menjadi persoalan. Tetapi Barnum segera mengatur untuk menyewa Heath, kerana adalah haram baginya untuk membeli seorang hamba di negeri-negeri utara yang bebas pada pertengahan tahun 1830-an. Dia juga menyediakan surat jual beli palsu yang kononnya bertarikh dari abad ke-18 yang mengaitkannya dengan keluarga Washington. Dengan itu, Barnum berangkat ke New York untuk mempamerkan apa yang dia gelar sebagai ibu susu George Washington.
Apabila kita meneliti peristiwa pada tahun 1835 dengan mengambil kira siapa sebenarnya Joyce Heth, ia menjadi sangat jelas betapa keji tingkah laku Barnum dalam cuba mempersembahkannya kepada dunia sebagai ibu susu George Washington yang berumur 161 tahun. Bukan saja dia mengambil wanita tua yang lemah dan diperhambakan ini untuk dijadikan tarikan demi mengaut keuntungan. Malah dia juga telah memaksa beliau bekerja secara berlebihan. Pada kemuncak popularitinya pada tahun 1835, Barnum mempamerkan wanita buta berusia 80 tahun ini selama 6 hari seminggu, lebih 12 jam sehari. Orang ramai boleh berjabat tangan dengannya, memeriksa nadinya dan menyentuhnya selagi ia sesuai, memperlakukannya sedikit seperti haiwan. Ini berterusan selama kira-kira 7 atau 8 bulan dan dia mengaut semua keuntungan yang dipercayai berjumlah lebih daripada $1,500. Satu jumlah wang yang besar pada masa itu, bersamaan kira-kira $50,000 hari ini. Barnum juga melanggar peraturan pemilikan hamba pada masa itu dengan, peti kata, menyewa Heth daripada pemiliknya di Kentucky, sebuah negeri di mana perhambaan masih berkuat kuasa, dan membawanya ke negeri-negeri bebas di utara, di mana perhambaan adalah haram. Tetapi pada hakikatnya, dia telah membelinya dan secara haram mengembara di sekitar New York dan New England bersama seorang hamba. Terdapat kabar angin mengenai penderaan yang lebih teruk. Sebagai contoh, satu cerita mengatakan bahawa Barnum telah membuat Heth mabuk dan mencabut gigi-giginya yang masih ada supaya dia kelihatan lebih asli sebagai seorang yang berumur 161 tahun. Walaupun tidak pasti bagaimana rupa seseorang yang berumur 161 tahun. Tidak jelas sama ada cerita ini benar atau tidak, dan ada kemungkinan Heth memang sudah tiada gigi ketika dia mula-mula bertemu dengannya. Tetapi hakikat bahawa cerita seperti ini boleh wujud menunjukkan cara Barnum benar-benar menyalahgunakan wanita tua yang tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Selain itu, ramai yang menyalahkan Barnum atas kematian Heth dengan mengatakan bahawa dia menjadi lemah akibat jadualnya yang sangat memenatkan sehingga membawa kepada kematiannya lebih awal. Sejahat manapun layanan Barnum terhadap Joyce Heth, tidak dapat dinafikan bahawa keseluruhan episod ini telah melancarkan kerjayanya. Tidak lama selepas bedah siasat Heth, dia menubuhkan teater saintifik dan musikal agung Barnum. Ia mendapat kejayaan yang bercampur-campur sehingga ke panik tahun 1837. Sebuah kejatuhan keuangan yang membawa kepada kemelesetan ekonomi pada akhir tahun 1830-an. Tetapi apabila orang ramai kembali mempunyai wang di poket mereka, pada awal tahun 1840-an, mereka datang dalam jumlah yang besar. Ke usaha terbaru Barnum, Muzium Amerika sekadar, sebuah tempat di mana Barnum mempamerkan pelbagai jenis orang yang dianggap mempunyai keabnormalan fizikal pada masa itu, seperti orang kerdil, albino, mereka yang mengalami gigantisme dan keadaan lain. Ia merupakan permulaan kepada kejaya yang panjang di mana lelaki yang dikenali sebagai ahli persembahan terhebat di dunia dan pengasas sirkus Barnum dan Bailey, sebahagian besarnya mengumpul kekayaan dengan mengeksploitasi golongan yang kurang bernasib baik, seperti Joyce Heth yang dengannya semuanya bermula pada pertengahan tahun 1830-an. Yang menariknya, reputasi Barnum masih sering diperkukuhkan hingga hari ini, terutamanya melalui filem tahun 2017, The Greatest Showman, yang langsung tidak mengambil kira unsur-unsur kurang menyenangkan dalam kehidupan, kerjaya dan perwatakannya. Joyce Heth telah dikebumikan selepas bedah siasat di kampung halaman Barnum, Bethel, di Connecticut. Dia mendakwa perkara ini dilakukan dengan penuh hormat, tetapi ini mengabaikan semua tindakannya sebelum itu. Pada tahun-tahun berikutnya, Barnum muncul sebagai seorang pejuang penghapusan perhambaan yang tegas, dan eksploitasi beliau terhadap Heth menjadi punca utama rasa malu. Dia ada menulis secara ringkas tentang perkara ini dalam memoarnya pada tahun 1869, menyatakan bahawa usaha saya yang paling tidak layak dalam bidang persembahan adalah yang memperkenalkan saya kepada perniagaan ini. Dia menambah bahawa ia adalah satu rancangan yang bukan ciptaan saya sendiri, satu perkara yang telah lama diketahui umum dan yang mempunyai begitu banyak pengesahan. Kerana keasliannya, pada masa saya mengambil alihnya, saya benar-benar percaya bahawa ia adalah asli. Barnum banyak memperkecilkan lawatan bersama Heth dan mengelak daripada menceritakan secara terperinci tentang autopsi itu, hanya merujuknya sebagai satu perkara gelap yang diselubungi misteri.
Namun hari ini, ingatan tentang dirinya telah diangkat semula daripada sekadar menjadi satu keanehan yang digunakan oleh Barnum untuk membina kerjayanya. Khususnya hasil kajian Harriet A. Washington dalam bukunya Medical Apartheid, yang menyorot bagaimana eksperimen perubatan ke atas orang Afrika Amerika masih menjadi fenomena di Amerika pada abad ke-19, walaupun era perhambaan sedang berakhir. Dan hasil kajian Benjamin Rees mengenai hubungan kaum dalam industri hiburan abad ke-19 di Amerika Syarikat telah menyorot bagaimana Heath menjadi mangsa kepada seorang lelaki yang terlalu kerap diraikan sebagai tokoh pertunjukan terhebat pada zamannya. Hai semua, hari ini kita akan melihat kehidupan Biddy Mason, seorang wanita Afrika Amerika yang dilahirkan sebagai hamba, tetapi kemudiannya menjadi salah seorang wanita terkaya di California. Kehidupan luar biasa beliau merangkumi kedua-dua penghapusan perhambaan dan peluasan ke arah barat Amerika Syarikat pada abad ke-19. Sertai saya ketika kita meneroka kisah beliau. Biddy Mason dipercayai telah dilahirkan pada 15 Ogos 18 di Hancock County di Georgia. Walaupun kita tidak dapat memastikan butiran ini. Beliau dinamakan Bridget semasa lahir, tetapi dikenali sebagai Biddy ketika muda dan mengekalkan nama itu sepanjang hayatnya. Biddy dilahirkan sebagai hamba kerana Georgia di selatan Amerika masih merupakan negeri yang memiliki hamba dan akan kekal begitu selama hampir 50 tahun. Lebih teruk lagi, semasa mudanya Biddy telah dipisahkan daripada ibu bapanya dan dijual kepada seorang pemilik ladang di Georgia, Robert Smithson. Walaupun zaman mudanya dan sebahagian besar tahun awal dewasa beliau sangat sukar dan dihabiskan dalam perhambaan, beliau telah mempelajari banyak kemahiran pada waktu itu yang membolehkannya berjaya pada tahun-tahun kemudian. Sebagai contoh, di ladang milik Robert Smithson yang telah membelinya daripada pemilik asalnya pada tahun 1820-an, beliau mempelajari banyak perkara tentang penternakan dan pertanian. Selain itu, hamba-hamba lain di sana mengajarnya tentang perubatan tradisional yang telah dibawa dari Afrika ke Amerika Syarikat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Beliau juga mempelajari kemahiran sebagai bidan sepanjang tahun-tahun ini. Pada tahun 1836, Biddy sama ada diberikan sebagai hadiah perkahwinan atau dijual kepada Robert dan Rebecca Smith, pasangan muda yang memiliki ladang di sebelah barat negeri Mississippi. Beliau akan menghabiskan 10 tahun berikutnya di sana, di mana dalam tempoh itu, beliau mendapat 3 orang anak, semuanya perempuan. Ellen dilahirkan pada tahun 1838 dan pada tahun 1844, serta Harriet pada tahun 1847. Terdapat spekulasi bahawa tuan hamba beliau, Robert Smith, adalah bapa kepada anak-anak ini. Tetapi tiada bukti yang kukuh untuk mengesahkannya. Pada tahun 1847, beberapa mubalik Mormon tiba di Mississippi untuk mula mengajak penduduk tempatan menyertai Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang baru, yang sering dikenali secara tidak rasmi sebagai Gereja LDS atau Gereja Mormon. Gereja ini diasaskan oleh Joseph Smith di barat negeri New York pada tahun 1820-an. Selepas beliau mendakwa telah mengalami beberapa siri wahyu ilahi dan gereja itu berkembang dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya. Apabila mereka berkembang, mereka mula bergerak ke arah barat untuk mencari Zion Amerika di wilayah perbatasan Amerika Syarikat. Menjelang tahun 1840-an, mereka telah mempunyai pos di beberapa bahagian Illinois, Ohio dan Missouri. Tetapi pertumbuhan kekuatan gereja di kawasan-kawasan ini juga menimbulkan tentangan. Dan pada tahun 1844, Smith telah terbunuh dalam satu rusuhan di Illinois. Walau bagaimanapun, para pengikutnya tetap setia kepada perjuangan itu dan kumpulan Mormon terus bergerak ke selatan dan barat pada tahun-tahun berikutnya untuk mencari penganut baru. Dan salah satu kumpulan Mormon inilah yang tiba di ladang Smith di Mississippi pada tahun 1847. Tidak lama selepas misi Mormon tiba di Mississippi, Robert Smith telah memeluk gereja LDS dan beliau kemudian memutuskan untuk berpindah ke Utah kerana para pemimpin gereja Mormon telah pergi ke sana untuk membina sebuah komuniti perintis yang baru. Dia membawa keluarganya dan hamba-hambanya bersama, termasuk Biddy dan 3 orang anak perempuannya. Di sana, pengganti Joseph Smith sebagai ketua gereja, Brigham Young, telah memimpin pengikutnya ke lembah Salt Lake dan mereka mula membina sebuah penempatan yang akan menjadi pusat Mormonisme, iaitu Salt Lake City.
Di sinilah keluarga Smith dan konvoi yang lebih besar yang mereka sertai menuju pada tahun 1847. Melintasi Colorado pada tahun 1848 dan tiba di Utah. Sepanjang perjalanan, kemahiran perubatan BD sangat berguna dan dia merupakan ahli penting dalam konvoi tersebut. Apabila mereka akhirnya tiba di Utah, Smith dan kumpulannya menetap di bandar Cottonwood, tidak jauh dari Salt Lake City. Gereja Orang Suci Zaman Akhir bukanlah satu mazhab agama yang menentang perhambaan. Malah, Brigham Young jelas mempunyai sikap antipati terhadap orang Afrika Amerika dan perhambaan dibenarkan di Salt Lake City serta penempatan sekitarnya. Namun pada tahun 1851, satu keputusan telah dibuat oleh Brigham Young yang pada zahirnya membuka kemungkinan untuk BD memperoleh kebebasannya. Pada tahun 1848, Amerika Syarikat telah memperoleh sejumlah besar wilayah yang merentang dari Texas hingga ke Lautan Pasifik melalui penyelesaian damai Perang Meksiko-Amerika. Ini termasuk wilayah yang dikenali oleh orang Meksiko sebagai Alta California, tetapi yang dengan cepat menjadi negeri California di Amerika Syarikat. Pada tahun 1848 juga, urat emas yang luas telah ditemui di California dan apabila berita ini tersebar, gelombang besar puluhan ribu pencari emas dan pengembara lain mula menuju ke barat ke California. Demam emas tahun 1849 dan tahun-tahun berikutnya menyaksikan negeri itu berkembang dengan sangat pesat dan Brigham Young sangat ingin memastikan Gereja Orang Suci Zaman Akhir mempunyai kehadiran di wilayah California. Oleh itu, pada tahun 1851, beliau mengantar satu misi ke barat daya ke San Bernardino di California. Beliau mengarahkan mereka yang pergi dalam perjalanan itu bahawa apabila California telah diterima masuk ke dalam kesatuan pada tahun 1850 sebagai negeri ke-31, ia telah diterima sebagai negeri bebas. Oleh itu, orang yang diperhambakan tidak boleh dimiliki di negeri itu dan sesiapa yang membawa hamba mereka bersama dari Utah ke California secara efektif akan memberikan kebebasan kepada mereka. Jadi, apabila Robert Smith memutuskan untuk menyertai misi ke California bersama keluarganya dan hamba-hambanya, nampaknya BD akan segera memperoleh kebebasannya. Tetapi, Smith mempunyai rancangan lain. Robert Smith tidak membebaskan hamba-hambanya apabila tiba di California dan ramai individu yang diperhambakan seperti BD langsung tidak tahu bahawa mereka berhak mendapat kebebasan apabila memasuki negeri itu. Selain itu, pada awal tahun 1850-an, pihak berkuasa California secara umumnya enggan mendakwa pemilik hamba yang memasuki negeri itu bersama hamba mereka dan tidak membebaskan mereka. Oleh itu, BD dan anak-anak perempuannya kekal sebagai hamba selama beberapa tahun selepas tiba di California. Pada tahun 1855, salah seorang anak perempuan BD, Ellen, mula menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki kulit hitam bebas bernama Charles Owens. Daripada Owens lah BD mengetahui bahawa Undang-Undang California telah mengharamkan perhambaan dan bahawa BD mempunyai hak untuk membuat rayuan secara sah terhadap status dirinya dan anak perempuannya yang masih menjadi hamba kepada Robert Smith. Owens kemudian membantu beliau memfailkan petisyen berkenaan di Mahkamah Daerah Los Angeles. BD tidak dibenarkan bercakap bagi pihak dirinya sendiri. Tetapi kerana tuannya Robert Smith gagal hadir, keputusan telah dibuat untuk memberikan kebebasan kepada BD dan 3 anak perempuannya selaras dengan Undang-Undang California. Oleh itu, kes tersebut telah ditangguhkan pada Januari tahun 1856 ketika BD berumur sekitar 38 tahun. Pada ketika ini, BD memilih untuk mengambil nama Mason sebagai nama keluarganya. Ini adalah nama tengah seorang lelaki bernama Amasa Lyman, seorang Mormon di San Bernardino yang pernah menjadi majikan BD untuk beberapa waktu dan yang pastinya sangat dihormatinya. Setelah memenangi kebebasan untuk dirinya dan anak perempuannya pada tahun 1856, BD dan anak-anak perempuannya tinggal bersama keluarga Owens yang telah membantu beliau dalam rayuan kesnya di mahkamah, dan anak perempuannya, Ellen, tidak lama kemudian berkahwin dengan Charles Owens. BD mendapat pekerjaan sebagai jururawat, menggunakan kemahiran perubatan yang diperolehnya semasa membesar di Georgia dengan sebaik-baiknya. Beliau tidak lama kemudian berjaya dalam profesi ini kerana California dilanda wabak cacar pada akhir tahun 1850-an dan awal tahun 1860-an. Sementara kemahirannya sebagai bidan sentiasa mendapat permintaan. Mason hidup secara berjimat cermat
dan menyimpan wangnya sepanjang masa ini. Menjelang tahun 1866, dia telah berjaya menyimpan wang yang cukup untuk membeli sebuah rumah sendiri di Spring Street, Los Angeles dengan harga $250. Ini adalah harga yang murah kerana Spring Street terletak di pinggir Los Angeles pada masa itu. Tetapi apabila bandar itu berkembang dengan pesat, ia menjadi lokasi yang lebih dekat ke pusat bandar. Dengan membelinya, Biddy menjadi salah seorang wanita kulit hitam pertama yang memiliki harta di California. Dan tidak lama kemudian, dia memiliki lebih banyak lagi. Sikap berjimat cermat yang sama yang ditunjukkan oleh Biddy pada tahun-tahun pertamanya sebagai orang bebas berterusan hingga ke tahun 1870-an. Dan Biddy mula menggunakan wang yang disimpan untuk membeli hartanah murah di pinggir bandar, yang kemudian dijualnya beberapa tahun kemudian dengan keuntungan yang besar apabila nilai hartanah terus meningkat di sekitar Los Angeles. Menjelang awal tahun 1880-an, Biddy telah mengumpul kekayaan yang besar dan menggunakan kekayaan itu untuk mula membina bangunan komersial di bandar yang kemudian disewakan sebagai ruang pejabat. Hasil daripada kebijaksanaan perniagaannya dan kehebatannya dalam industri hartanah California, menjelang akhir tahun 1880-an, Biddy Madison, wanita yang dilahirkan sebagai hamba di Georgia 70 tahun sebelumnya, telah mengumpul kekayaan yang dianggarkan sekitar $300,000 bersamaan kira-kira $10 juta dalam nilai wang hari ini. Aktiviti Biddy melangkaui kepentingan perniagaannya. Pada tahun 1872, beliau dan menantunya Charles Owens juga telah bersama-sama menubuhkan cawangan Los Angeles bagi Gereja Methodist Episcopal Afrika yang pertama, iaitu Gereja Afrika Amerika pertama di Los Angeles. Mesyuarat-mesyuarat untuk merancang dan mengatur penubuhan gereja itu telah diadakan di rumah Mason di Spring Street. Tanah di mana gereja itu dibina juga telah didermakan secara langsung oleh beliau. Mason juga kini sangat dikenali kerana kerja-kerja kebajikan dan amalnya. Sebagai contoh, beliau diiktiraf kerana memainkan peranan penting dalam menubuhkan sekolah rendah pertama di bandar itu untuk kanak-kanak Afrika Amerika. Beliau juga telah membuat sumbangan yang besar kepada badan kebajikan dan tujuan tempatan apabila kekayaan peribadinya membolehkannya berbuat demikian. Sebahagian daripada aktiviti-aktiviti ini memang sangat menarik perhatian. Mason, sebagai contoh, sering melawat banduan di penjara di kawasannya untuk melihat apa yang boleh dilakukan bagi memberikan mereka bantuan guaman. Pada tahun 1880-an, apabila banjir besar melanda Los Angeles dan beribu-ribu orang menjadi miskin, Mason telah membuka akaun atas namanya di beberapa kedai runcit dan melalui akaun-akaun ini, beliau membayar barangan keperluan mangsa-mangsa banjir selama beberapa minggu selepas itu. Akhirnya, pada tahun-tahun akhir hidupnya, beliau secara efektif telah menjadikan rumahnya sebagai gabungan rumah anak yatim dan rumah penjagaan untuk golongan miskin. Orang ramai datang ke sini setiap hari untuk mendapatkan bantuan bagi meringankan kemiskinan mereka. Dan apabila Biddy tidak lagi mampu menyambut mereka di pintu pagar luar kerana kesihatannya semakin merosot, cucunya akan membawa mereka masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengannya. Tidak mengejutkan, dengan semua ini, Biddy menjadi dikenali dalam komuniti Afrika Amerika di Los Angeles sebagai Nenek Mason. Mason meninggal dunia pada 15 Januari 1891 pada usia 73 tahun di Los Angeles. Walaupun beliau telah menjadi seorang tokoh yang dihormati dalam komuniti beliau, baik kerana kerja amal maupun aktiviti keagamaannya, beliau tetap dikebumikan di sebuah kubur tanpa tanda di tanah perkuburan Evergreen yang terletak di daerah Boyle Heights di bandar itu. Hanya hampir 100 tahun kemudian, sumbangannya kepada sejarah awal California diiktiraf apabila sebuah batu nisan besar didirikan di atas kuburnya pada tahun 1988. Setahun kemudian, Museum Afro-Amerika California mengadakan pameran untuk menghormati kehidupannya dan mengisytiharkan 16 November 1989 sebagai Hari Biddy Mason. Hari ini, Taman Peringatan Biddy Mason di Los Angeles dinamakan sempena penghormatannya. Jadi, 1 abad selepas zamannya, kisah luar biasa Mason telah diperkenalkan kepada pengetahuan umum dengan lebih meluas. Pada awal tahun 1855, gambar seorang gadis berumur 7 tahun yang kelihatan seperti orang kulit putih telah menjadi sensasi di seluruh Amerika. Namanya ialah Mary Mildred Williams
dan dia baru saja dibebaskan daripada perhambaan di Virginia. Lelaki di sebalik gambar ini ialah Senator Charles Sumner yang berharap dapat membangkitkan kemarahan di seluruh negara dan menggerakkan lagi pergerakan penghapusan perhambaan. Tetapi siapakah gadis ini dan bagaimana dia akhirnya menjadi hamba di selatan Amerika? Gadis dalam foto yang diedarkan oleh Sumner di seluruh Amerika pada pertengahan tahun 1850-an ialah Mary Mildred Botts, yang kemudiannya lebih dikenali sebagai Mary Mildred Williams. Kisahnya agak pelik, yang menekankan sifat aneh hubungan kaum dan politik perhambaan pada ambang Perang Saudara Amerika. Dia dilahirkan sebagai hamba berhampiran kampung Washington di William County dalam negeri Virginia. Keadaan sebenar tidak jelas, tetapi kita tahu dia dilahirkan pada tahun 1847. Bapa Mary dipercayai bernama Seth Botts. Dia adalah seorang lelaki hamba dengan salasilah keluarga yang rumit. Tidak diketahui dengan pasti siapa bapa sebenar beliau. Namun, nampaknya kemungkinan besar ia adalah ahli keluarga Botts, keluarga yang sama yang telah memperhambakannya. Ramai ahli keluarga Botts merupakan ahli politik terkenal di Virginia pada abad ke-19. John Botts, sebagai contoh, adalah ahli Dewan Perwakilan Amerika Syarikat antara tahun 1846 dan 1850. Tetapi seperti yang anda akan lihat, terdapat perdebatan sama ada Seth Botts sebenarnya adalah bapa kandung Mary. Ibu Mary ialah Elizabeth Nelson. Dia adalah anak perempuan kepada tuan hamba dia dan dilahirkan di Powers Run, Virginia pada tahun 1822. Bapa dia ialah Thomas Nelson. Jadi Elizabeth dibesarkan sebagai hamba oleh bapa kandungnya sendiri. Ketika dia berusia awal 20-an, dia bertemu dengan Seth dan mereka segera berkahwin. Mereka mendapat anak pertama, seorang anak lelaki bernama Oscar, pada tahun 1845. Mary lahir 2 tahun kemudian, dan anak perempuan kedua bernama Adelaide dilahirkan pada tahun 1849. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa tentang anak-anak perempuan Seth dan Elizabeth. Sesuatu yang kemudiannya akan memikat seluruh negara. Walaupun ibu bapa mereka kedua-duanya adalah hamba, Mary dan Adelaide kelihatan sepenuhnya seperti orang kulit putih. Bisikan mula kedenaran, khabar angin tersebar dan persoalan pun timbul. Adakah ini benar-benar anak-anak Seth? Atau adakah terdapat kisah tersembunyi di sebalik kulit mereka yang pucat dan mungkin juga bapa yang misteri? Anda mungkin fikir bahawa Seth Botts sudah mula curiga sejak awal bahawa Mary dan Adelaide bukan anak kandungnya, memandangkan tona kulit mereka yang cerah. Di selatan sebelum Perang Saudara, adalah perkara biasa yang menyedihkan bagi pemilik hamba mengambil kesempatan terhadap wanita hamba, seringkali menjadi bapa kepada anak-anak yang langsung tidak menyerupai bapa sah mereka. Wanita hamba juga kadang-kadang boleh dipinjamkan ke rumah lain, dan sudah tentu pemilikan mereka juga boleh berubah. Inilah yang berlaku kepada Elizabeth pada tahun 1846, setahun sebelum Mary dilahirkan. Bapa Elizabeth, Thomas Nelson, meninggal dunia pada akhir tahun 1845 dan dia bersama ibunya dan saudara-saudara perempuannya menjadi milik abang ipar bapanya, J.C. Whedon. Jadi, sejak awal tahun 1846, dia mula mengambil alih hamba-hamba milik iparnya yang telah meninggal dunia. Pada tempoh inilah Mary dan Adelaide dilahirkan. Kedua-duanya berkulit cerah sehingga mereka mudah disangka sebagai orang kulit putih. Memandangkan masa kelahiran dan rupa mereka, ramai yang menganggap Whedon adalah bapa mereka. Tetapi hakikatnya lebih rumit daripada itu. Seth Botts mungkin benar-benar keliru sama ada dia adalah bapa kepada Mary dan Adelaide atau tidak. Dan perkara ini boleh difahami. Dia terus berjumpa dengan Elizabeth sekali-sekala selepas dia meninggalkan ladang Nelson. Dan masa lawatan-lawatan itu mungkin sepadan dengan waktu Mary dan Adelaide mula dikandung. Dalam soal keturunan, dalam sistem perhambaan, ketidakpastian seperti ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Selain itu, ibu Mary, Elizabeth Nelson, juga berkulit sangat cerah. Dalam pengelasan kaum pada masa itu, dia mungkin akan dirujuk sebagai quadroon atau octoroon, istilah yang digunakan dalam pengelasan kaum pseudo-saintifik pada zaman tersebut. Untuk melabelkan seseorang sebagai 1/4 atau 1/8 berkulit hitam, masing-masing dan kebanyakannya berkulit putih. Bapanya, Thomas Nelson, berkulit putih, manakala ibunya pula berdarah kacukan. Jika diselidiki lebih jauh, keturunan Elizabeth merangkumi sebahagian besar keturunan kolonial kulit putih yang dianggap lebih dominan berbanding warisan Afrikanya pada pandangan masyarakat abad ke-19.
Ditambah pula dengan fakta bahawa Seth Botts juga merupakan hamba berdarah kacukan, anak luar nikah kepada seorang lelaki kulit putih yang bebas. Memandangkan keturunan Seth yang juga rumit, ia menjadi lebih mudah difahami mengapa Mary dan Adelaide kelihatan hampir sepenuhnya seperti orang kulit putih dan mengapa Seth tidak pasti sama ada beliau adalah bapa kandung mereka atau tidak. Beginilah rumitnya isu perhambaan dan identiti kaum boleh menjadi di selatan Amerika. Hasil daripada generasi demi generasi eksploitasi yang tidak terkawal dan ketidakseimbangan kuasa yang sangat mendalam antara tuan hamba dan hamba. Mary Mildred Botts tidak akan pernah menjadi perhatian umum jika bukan kerana suasana perkauman dan politik yang tegang di Amerika Syarikat ketika beliau dilahirkan. Perhambaan telah diamalkan di kawasan yang menjadi Amerika Syarikat pada tahun 1619. Ia telah berkembang sepanjang 1/2 abad berikutnya dan apabila pengisytiharan kemerdekaan dikeluarkan pada tahun 1776, terdapat beberapa ratus ribu hamba di negara yang sedang terbentuk itu. Namun, walaupun pada masa itu sudah wujud perdebatan yang semakin meningkat tentang moraliti perhambaan, beberapa negeri di New England mula mengehadkan atau bahkan mengharamkan perhambaan seawal tahun 1780-an. Namun, di negeri-negeri selatan seperti Virginia, kedua-dua Carolina dan Georgia, ekonomi mereka sepenuhnya bergantung kepada penanaman tanaman seperti tembakau dan kapas yang dipetik oleh buruh hamba di ladang. Disebabkan perkara ini, terdapat tentangan yang kuat terhadap penghapusan perhambaan di sini. Isu perhambaan ini berlarutan selama beberapa dekad. Selama bertahun-tahun sebelum kelahiran Mary, kebanyakan negeri di utara telah menghapuskan perhambaan, namun bersetuju untuk hidup dalam harmoni dengan negeri-negeri selatan di mana perhambaan masih berakar umbi. Keseimbangan yang tidak stabil ini membolehkan setiap wilayah mengikut haluan masing-masing. Namun, peluasan Amerika ke arah barat dan kemasukan wilayah serta negeri-negeri baru. Pada tahun 1840-an dan 1850-an, konflik sengit tercetus semula mengenai sama ada perhambaan akan dibenarkan di tanah-tanah baru ini, membawa perdebatan tentang perhambaan kembali ke peringkat nasional dengan lebih hebat. Pada tahun 1854, Parti Republikan muncul sebagai satu kuasa baru yang hebat dengan berani mengisytiharkan penghapusan perhambaan sebagai misi utama mereka. Antara ahli pengasasnya ialah senator dari Massachusetts, Charles Sumner, seorang pejuang kebebasan yang tidak pernah berputus asa. Tidak lama selepas perubahan politik besar ini, Mary Mildred Williams telah didedahkan kepada perhatian seluruh negara. Kisahnya bakal mencetuskan satu gelombang besar yang akan menggoncang asas-asas sebuah negara yang berpecah. Mary Mildred Botts hanya menghabiskan 7 tahun hidup dalam belenggu perhambaan, tetapi tahun-tahun itu meninggalkan parut yang jauh lebih dalam daripada rantai. Kedudukan Mary Mildred, adik-beradiknya dan ibunya yang rumit dan tidak menyentuh dalam rumah tangga keluarga Whedon penuh dengan ketegangan dan sangat rumit. Whedon berhasrat untuk menjual ramai hamba yang diwarisinya daripada Nelson, tetapi dia juga dihalang daripada berbuat demikian di mahkamah kerana isu yang rumit. Isu mengenai pemilikan sah Elizabeth dan anak-anaknya. Ini melibatkan salah silah keluarganya yang sangat rumit. Oleh itu, Elizabeth dan anak-anaknya kekal dalam keadaan tidak menentu dari segi undang-undang selama bertahun-tahun di ladang Whedon. Pada tahun 1850, dengan tekad untuk menentukan nasibnya sendiri, Seth Botts telah memulakan satu perjalanan yang berani dan berbahaya. Dengan bantuan Henry Williams, seorang bekas hamba yang telah dibebaskan dan sekutu yang dipercayai, dia memalsukan dokumen kebebasan yang akan mengubah segalanya. Dengan mempertaruhkan segalanya, Seth melarikan diri dari Virginia, meredah rangkaian Underground Railroad yang berbahaya, iaitu talian hayat rahsia bagi ramai hamba yang melarikan diri untuk mencari kebebasan di utara. Setibanya di Boston, dia bekerja tanpa henti, didorong oleh satu matlamat yang kuat, iaitu untuk membeli kebebasan isteri dan anak-anaknya. Dengan ketabahan yang luar biasa dan sokongan penting daripada sekutu penghapus perhambaan, dia berjaya mengumpul wang yang cukup menjelang awal tahun 1855 untuk membebaskan mereka. Keluarga itu kemudian mengambil nama keluarga Williams, iaitu nama yang tertera pada dokumen palsu yang telah mencetuskan pelarian mereka. Dalam satu perubahan yang menakjubkan, Mary Mildred Botts kecil tidak lagi menjadi hamba di Virginia. Dia kini Mary Mildred Williams, seorang gadis bebas di Boston, kini bersedia untuk mencabar sebuah negara. Di sinilah Charles Sumner masuk ke dalam persamaan. Pada masa Mary, ibunya dan adik-beradiknya yang lain memperoleh kebebasan mereka pada awal tahun 1855.
Seth sudah pun mempunyai hubungan dengan gerakan penghapusan hamba di negeri-negeri bebas di utara. Salah satu hubungan itu ialah Sumner, yang baru sahaja membantu menubuhkan Parti Republikan. Dia telah mendengar tentang latar belakang keluarga Mary dan Adelaide yang rumit, serta hakikat bahawa mereka, kepada sesiapa sahaja yang melihat mereka, adalah berkulit putih. Menyedari kuasa imejan dalam perjuangan untuk memenangi hati dan minda, Senator Charles Sumner kini mengatur agar gambar daguerreotype Mary diambil. Mungkin memilihnya kerana dia adalah kakak kepada dua beradik itu. Gambar yang terhasil itu tidak lama kemudian diterbitkan di akhbar Boston Telegraph dan New York Daily Times, disertai dengan editorial yang mengejutkan para pembaca. Bagaimana seorang gadis yang kelihatan begitu jelas seperti orang kulit putih boleh pernah diperhambakan? Gambar itu menjadi bukti yang tidak dapat disangka tentang kerosakan moral di tengah-tengah perhambaan, mendedahkan logik perkauman yang songsang dan penyalahgunaan di selatan untuk dilihat oleh semua orang. Reaksi yang diterima sangat luar biasa. Artikel-artikel itu mencetuskan sensasi di seluruh negara dan imej Mary tersebar dengan begitu pantas, menjadikannya kanak-kanak poster pertama Amerika, hanya kira-kira sedekat selepas fotografi mula wujud. Menyedari momentum itu, Sumner membawa Mary dalam jelajah ceramah ke seluruh utara, menggunakan kisahnya seperti senjata. Dalam setiap ucapan, Sumner menekankan bagaimana perhambaan bukan sahaja telah menghilangkan sifat kemanusiaan berjuta-juta orang, tetapi juga telah mengaburkan sempadan kaum itu sendiri, terutamanya melalui eksploitasi seksual yang berlaku selama beberapa generasi. Mary Mildred Williams menjadi bukti hidup yang mengecam selatan sejak itu. Wajah Mary tidak hanya mencerminkan kisah seorang gadis. Ia mencerminkan kemunafikan yang membusuk yang semakin mendorong negara ke ambang perang saudara. Mary Mildred Williams masih terlalu muda pada waktu itu, sehingga dia mungkin tidak menyedari betapa besar makna kisahnya terhadap politik negara. Selepas lawatannya bersama Sumner, kontroversi mengenai kesnya reda dan dia kembali tinggal di Boston bersama adik-beradiknya, yang kini akhirnya bebas untuk hidup sebagai sebuah keluarga dengan kebebasan mereka sendiri. Namun, masa Mary sebagai gadis poster telah memberi impak besar dan ia memuncak pada 22 Mei 1856. Pada hari itu, Sumner telah diserang di lantai Senat Amerika Syarikat oleh seorang penyokong kuat perhambaan dari negeri-negeri selatan dan juga ahli Dewan Perwakilan Preston Brooks. Mengejutkan, Brooks hampir memukul Sumner hingga mati. Dia mengalami kecederaan tulang belakang yang teruk yang hanya dapat dipulihkan selepas menjalani pembedahan eksperimen di Eropah pada tahun 1858. Serangan kejam pada tahun 1856 terhadap Sumner oleh Brooks ini secara meluas dianggap sebagai detik penting dalam runtuhnya hubungan antara utara dan selatan, sebagai simbol keganasan yang menggambarkan perpecahan yang semakin mendalam, yang akhirnya membawa kepada tercetusnya Perang Saudara Amerika pada tahun 1861. Perang itu akan berakhir 4 tahun kemudian dengan Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi pembebasan dan akhirnya pengesahan pindaan ke-13 yang memansuhkan perhambaan di Amerika Syarikat. Dengan berakhirnya perhambaan secara rasmi, bermulalah proses panjang dan menyakitkan untuk membongkar sistem eksploitasi yang telah membentuk keturunan Mary Williams yang rumit dan tragis. Tetapi kisah beliau tidak berakhir di situ. Selepas mencapai kemasyhuran di peringkat nasional pada pertengahan tahun 1850-an, sebagai gadis muda yang gambarnya yang menggemparkan mengejutkan negara, Mary Mildred Williams perlahan-lahan menghilang dari perhatian umum. Namun begitu, beliau menjalani kehidupan yang panjang, walaupun agak tidak ortodoks untuk zaman itu. Beliau terus tinggal di Boston, Massachusetts selepas Perang Saudara berakhir. Beliau dan keluarganya turut disertai oleh semakin ramai bekas hamba yang berhijrah dari negeri-negeri selatan ke bandar-bandar industri di utara apabila kehidupan ekonomi Amerika berubah pada akhir abad ke-19. Di rumah mereka di Boston, keluarga Williams tinggal bersama beberapa pendatang lain dari selatan. Josephine dan Joseph Jackson ialah pasangan bekas hamba yang telah dibebaskan dari Louisiana. Henry Clay ialah bekas hamba berumur 19 tahun dari Carolina Utara. Dan terdapat beberapa orang lain lagi. Oleh itu, rumah Williams di Massachusetts menjadi tempat perlindungan bagi ramai bekas hamba dari negeri-negeri selatan untuk memulakan hidup baru di utara sebelum tiba di Boston pada tahun 1870-an dan 1880-an. Lama-kelamaan, keluarga itu mula berpecah. Setiap ahli memulakan kehidupan dan perjalanan mereka sendiri. Mary dan Elizabeth pergi tinggal di sebuah rumah di Hyde Park di Boston.
sebuah kawasan kejiranan yang majoritinya berkulit putih. Semasa tinggal di sana, Mary mendapat pekerjaan yang dihormati pada tahun 1882. Bekerja sebagai kerani di Pejabat Pendaftaran Hak Milik. Ia membayar gaji tahunan sebanyak $780. Satu jumlah yang baik pada masa itu, bersamaan kira-kira $25,000 hari ini. Beliau kemudian berpindah ke sebuah apartmen di Jalan Tremont pada tahun 1888 untuk lebih dekat dengan tempat kerja. Mary jelas menikmati jawatan itu dan beliau kekal di sana sehingga bersara pada suatu ketika dalam tahun-tahun awal ke-20. Mary tidak pernah berkahwin dan tidak mempunyai anak. Beliau juga hidup lebih lama daripada ahli keluarga yang lain selama bertahun-tahun. Beliau satu-satunya yang masih hidup ketika abad ke-20 bermula. Sebagai satu perkara menarik mengenai identiti kaum di Amerika selepas Perang Saudara, beliau memilih untuk mengenal pasti dirinya sebagai orang kulit putih dalam kehidupan dewasanya dan direkodkan sedemikian dalam dokumen bancian rasmi dan seumpamanya. Salah satu rekod ini, Banci Persekutuan Amerika tahun 1900, juga mencatatkan beliau tinggal bersama pasangan wanita bernama Mary Maynard yang berumur 45 tahun pada masa itu. Pada masa itu, beliau tinggal di daerah Beacon Hill di Boston, yang dikenali kerana mempunyai pendekatan yang lebih santai terhadap hubungan gay dan lesbian, selagi ia tidak dinyatakan secara terbuka. Mary Maynard mungkin merupakan pasangan Mary Mildred Williams, satu keadaan yang boleh menjelaskan keputusannya untuk tidak berkahwin dan tidak mempunyai anak. Mary Mildred Williams hidup sehingga tahun 1921, meninggal dunia di Boston ketika berusia sekitar 70-an. Ia adalah pengakhiran yang tenang dan tidak disedari bagi sebuah kehidupan yang pernah menarik perhatian seluruh negara. Bekas ikon kanak-kanak penghapusan perhambaan yang perlahan-lahan dilupakan apabila sejarah terus bergerak tanpa dirinya. Terima kasih banyak kepada semua kerana menonton video kompilasi mengenai perhambaan di Amerika ini. Saya harap anda mendapati ia menarik. Beritahu saya apa pendapat anda tentang video ini di ruangan komen di bawah. Dan jika anda ada sebarang cadangan, sila maklumkan juga di ruangan komen di bawah. Juga beritahu saya jika anda mahu lebih banyak topik mengenai sejarah Afrika Amerika, sejarah perhambaan atau perkara-perkara seperti itu. Saya juga harap anda semua sudah melanggan dan mengaktifkan notifikasi supaya anda dapat semua video saya sebaik sahaja saya memuat naiknya. Apa-apa pun, itu saja daripada saya. Jadi saya akan jumpa anda semua dalam episod Forgotten Lives yang seterusnya. Terima kasih.